Saya ada jumpa seorang hamba Allah, seorang ibu yang suami dia dah meninggal dunia, tapi hidup dia senang. Hidup dia senang walaupun dia tak pernah bekerja daripada awal kahwin. Dan lepas pada suami meninggal, maksudnya senang tu nak pergi mana-mana mudah, kehidupan serba cukup, rumah pun selesa, kereta pun selesa, kejap pergi sinun, kejap pergi sanun, macam itulah. Dia selalu ikut kuliah saya. Lepas tu anak dia bercerita, satu hari ada peluang berjumpa dengan anak, dia kata, "Ustazah, ibu saya adalah contoh isteri yang terbaik. Sepanjang saya membesar, ibu saya contoh isteri yang terbaik. Yang pertama, mak dia ni, ibu dia ni selalu membantu suami ayah dia lah, arwah ayah dia, untuk menjalankan tugas kepada ibu ayah. Sekarang ayah dah meninggal dunia, tapi hampir setiap minggu juga ni mak ni balik rumah, mak mertua, bapak mertua, jaga kebajikan, sambung, sebab bapak mertua, mak mertua ada lagi. Kalau dulu masa arwah ayah ada, hampir setiap minggu mak mesti masak buat persiapan untuk balik. Dapat jenguk, tak boleh tidur pun tak apa. Maksudnya tak jauh mana, Kuala Pilah ke apa, macam itulah, mesti pergi. Maksudnya usaha ni. Lepas tu mak dulu tak pernah keluar, melainkan keluar dengan ayah. Macam-macam lah dia cerita. Dan mungkin itulah kelebihan mak sampai sekarang. Allah bagi dia kecukupan, hidup yang bahagia, tenang, gembira. Memang saya selalu tengok Hajah ni, senyum, wajah tenang. Dan kelebihan paling utama kerana kebaktian dia kepada suaminya. Kalaulah isteri betul-betul buat tugas, berbakti, buat baik, saya percaya suami akan berubah. Betul kan? Tapi buatlah kerana nak dapat redha Allah. Suami akan berubah, insya-Allah. Okey. Jadi nak sebut pasal nafkah ni, apa yang suami bagi kurang, syukur dan redha. Apa suami bagi lebih, syukur. Jadi kalaulah kita kan minta, "Bang, orang lain tu beli handbag tu, semua orang beli handbag tu, handbag apa? Coach." Contohlah, nak Coach. Bukan mahal sangat, 1,200 ya. Kan? Saya nak gak merasa beg Coach tu, awak bukan tak ada duit. Banyak duit dalam bank tu, hari saya tengok ada dalam 12,000, takkan tak boleh bagi 1,000 lebih. Kan? Buat bagilah untuk hadiah. Suami pun tak nak. Tak payah, beg yang ada tu kan 120, okey lah tu. Tak payahlah beli yang 1,200. Kan contoh kan. Lepas tu isteri ni nak marah, lalu cakap, "Awak ni kedekut." Adakah dikatakan suami yang kedekut bila tak nak bagi beg yang dia nak? Dalam keadaan suami mampu. Suami dia minta 1,200, suami bagi 120. Ambil 120 ni, pergilah beli beg apa. Dah cantik dah 120, betul tak? Kalau isteri ni jenis yang tak qanaah, tak bersyukur, kurang bersyukur, awak ni kedekut lah. Keluar perkataan tu, betul tak? Sekarang ni suami ke isteri yang salah ni? Sebab tidak dikatakan kedekut. Kedekut ni istilahnya bila tak bagi nafkah yang asas, yang basic tak bagi. Yang tu barulah isteri boleh tuduh, boleh sebut suami tu kedekut. Yang mana berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita pergi berjumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku kedekut orangnya." Fahamlah ni, bukan sebab nak beli beg mahal, baju mahal, bukan kedekut sebab tak nak belanja makan, makan cukup kat rumah. Ini tambahan ni, bukan keperluan tapi kehendak. Tak boleh dikatakan kedekut. Bila Nabi dengar, lepas tu wanita ni kata, "Ya Rasulullah, boleh tak aku ambil hartanya, duitnya secara sembunyi?" Rasul kata boleh, mengikut keperluan. Jadi yang suami kedekut, jangan faham kedekut tak beli handbag, kedekut tu. Maksudnya suami tak bagi pun yang asas, yang basic pun tak cukup. Makan, pakai, bil telefon tak bayar, bil api air tu kan termasuk dalam tempat tinggal. Maka isteri boleh ambil secara senyap. Tengah-tengah tidur, dia tahu dah isteri macam ni kan, dia bawa habis duit tu. Dia bawa tak ada tinggal dah. Sampai pergi surau pun dia gulung dalam kain pelekat. Orang pelik, kenapa tebal sangat kain pelekat? Rupanya gulung ambil duit tu. Tu memang tahap kedekut sungguh lah tu. Kalau kes begini berlaku ya, saya sarankan kepada para wanita, kalau betul lah memang kedekut, makan pun tak cukup, duit suami tu ada, bukan tak mampu, tapi ada masalah kedekut ni. Tak hidup masin ke kita panggil apa ni? Haji bakhil ni. Haji bakhil ni, ya Allah, memang ada kes saya terlalu berkira sangat. Berkira sangat.
Makan tu ya Allah, dia kata bukan suami saya tak ada duit ustazah, ada. Tapi kalau beli 2% pun dia kira, buat catatan, kira. Lepas tu makan ini je, saya dah muak dah ustazah. Bukan dia tak mampu beli ayam, tapi dia cari mana yang lebih murah lagi apa semua. Makan je yang ni, telur. Duduk menyimpan. Jadi kata saya dengan anak-anak tak tahan dah, terlalu kedekut. Aiskrim depan rumah tu pun dia tak bagi. Kadang saya nak beli budak-budak nak aiskrim kan, membazir dia kata. Maksudnya dah dia tak teringin, budak-budak teringin kan. Tak tahan dah saya ustazah, saya nak keluar kerja, tak nak, tak bagi apa semua kan. Okey, jadinya bagi suami yang betul-betul berat kes begini, sebenarnya isteri ni boleh pergi buat aduan di mahkamah, memohon tuntutan nafkah dalam tempoh perkahwinan. Kalau nak guna kuasa mahkamah lah. Sebab ramai orang ingat tuntutan nafkah ni hanya boleh lepas bercerai baru tuntut nafkah. Nafkah apa yang boleh dituntut lepas cerai? Nafkah edah. Dapat sama macam dalam perkahwinan. Ini pun ramai yang tak tuntut. Nafkah muta'ah. Betul kan? Muta'ah apa ni? Lepas tu harta sepercarian. Tetapi sebenarnya kalaulah dalam perkahwinan suami ni kedekut, boleh pergi buat dalam mahkamah. Bukan nak bercerai, kenapa? Nak buat tuntutan nafkah dalam perkahwinan. Kalau tahu ada anak-anak kita ke, ikutlah siapa-siapa yang kedekut ke. Jadi bila mahkamah panggil, okey gaji kamu sekian, jadi sebab kamu sekat sangat belanja isi anak-anak ni, sampai dia orang semua kena minta lulu nak beli aiskrim pun tak lepas apa semua ni. Jadi nanti pihak mahkamah buat apa? Arahan tolak auto debit kepada akaun isteri. Urusan tu boleh dibuat oleh mahkamah. Maksudnya setiap bulan duit daripada gaji suami automatik masuk dalam gaji isteri. Kalau askar kan dia buat macam tu. Askar kan ada duit masuk automatik kan. Dah suami kita bukan askar, kalau bukan maksudnya boleh minta dengan mahkamah. Lepas tu suami mesti bergaduh sekejap, saya minta maaf, saya terpaksa buat macam tu sebab saya tak tahan dah. Kalau tak, saya tak boleh nak terus nikah dengan awak. Lepas tu dia janji, saya janji saya akan bagi, saya tak akan berkira lagi. Bagilah peluang dulu. Sama juga tak berubah, saya terpaksa. Jadi hakim ni, mahkamah boleh bagi arahan surat kepada majikan untuk tolak automatik ke dalam gaji isteri. Bukan gaji isteri, akaun isteri lah. Jadi isteri ni bebas lah nak guna, pandai lah dia atur duit tu. Nanti hakim akan bagi ketetapan daripada gaji suami berapa jumlah yang mampu suami bagi pada nafkah bulanan kepada isteri. Bolehlah beli bedak sejuk kan. Bolehlah, benda-benda tu memanglah nampak macam bukan keperluan asas. Tapi bagi perempuan kan, berhias untuk suami tu termasuk dalam kewajipan tanggungjawab seorang isteri. Subhanallah.